Assalamualaikum semua, selamat pagi, salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung bab 7.2 plastik ya. Okey, sebelum ni kita sudah tengok polimer dan getah sintetik. Okey, cikgu harap semua sudah siapkan kerja yang cikgu suruh ya dalam buku kerja berkenaan dengan getah sintetik. Okey, hari ini kita akan tengok plastik. Okey, plastik ni kita sangat familiar dengan plastik. Banyak keperluan kita, barang-barang keperluan kita yang diperbuat daripada plastik ya. Okey, mula-mula kita tengok apa itu plastik. Plastik ni adalah polimer sintetik. Okey, yang terhasil daripada minyak mentah dan gas asli. Okey. Plastik ni dia dihasilkan daripada minyak mentah dan gas asli. Apa minyak mentah yang digunakan? Petroleum ya, petroleum. Okey, kemudian plastik dia mempunyai pelbagai kegunaan dan mempunyai sifat yang berbeza-beza. Okey, terdapat dua jenis plastik. Okey, ini yang penting ya. Terdapat dua jenis plastik. Terdapat dua jenis plastik iaitu termoplastik dan termoset. Okey, ada dua jenis plastik. Yang pertama plastik termoplastik, yang kedua plastik termoset. Termoplastik, termoset. Ada dua jenis iaitu termoplastik dan termoset. Okey, plastik ni adalah polimer yang terbentuk daripada karbon, hidrogen, oksigen, fluorin dan klorin. Okey, tadi cikgu kata plastik ada dua jenis, termoplastik dan termoset. Okay, kita tengok dulu termoplastik. Okey, ini adalah sifat-sifat ataupun ciri-ciri termoplastik. Okey, yang pertama, termoplastik ni boleh diacu berulang kali. Apa maksud boleh diacu berulang kali? Maksudnya dia boleh dibentuk berulang kali. Okey, takat leburnya rendah. Bila takat leburnya rendah, maksudnya dia tidak tahan dengan haba, tidak tahan terhadap haba, ketahanan haba yang rendah. Okey, kemudian tahan terhadap bahan kimia seperti asid dan alkali. Okey, lepas tu lembut apabila dipanaskan. Okey, termoplastik ni dia akan lembut apabila dipanaskan. Kenapa dia lembut? Sebab takat leburnya rendah. Okey, boleh dibentuk semula, samalah macam boleh diacu berulang kali. Kemudian molekul mudah menggelongsor kerana tiada rantai silang. Okey, tiada rantai silang di antara molekul-molekul plastik. Okey, nanti ada gambar, bagi contoh ya. Maksudnya, kalau termoplastik, dia ada rantai yang lurus sahaja ya. Rantai lurus sahaja. Dia tidak ada rantai silang. Okey, ini adalah contoh-contoh termoplastik. Yang pertama, polyvinyl klorida ataupun PVC. Ya, polyvinyl klorida ataupun PVC. Okey, sifatnya murah, tahan lama dan mudah dibentuk. Okey, PVC ni biasa yang kita biasa tengok ni nah. Pipe, baju hujan, kad kredit, ini handbag, tu semua adalah PVC. Okey. Okey, kemudian polikarbonat. Polikarbonat ni dia lut sinar, mempunyai ciri penghantaran cahaya yang baik daripada kaca. Biasanya polikarbonat ni digunakan untuk buat cermin mata, ni helmet, botol air, botol minuman ya. Botol-botol cola tu semualah. Botol mineral water pun polikarbonat. Okey, kemudian polietena. Polietena ni ada dua jenis. Polietena berketumpatan tinggi dengan berketumpatan rendah. Okey, yang berketumpatan tinggi ni biasanya digunakan untuk buat botol untuk mengisi bahan kimia cecair kerana lebih kuat dan tahan haba. Okey, polietena berketumpatan rendah digunakan untuk membuat beg plastik. Okey. Beg plastik tahulah kan kompek. Kompek tahu kan kompek? Okey, kemudian poliamida. Poliamida ni dikenali sebagai nilon ya. Nilon ekstrim dan lengai terhadap tindakan bahan kimia. Lengai terhadap tindakan bahan kimia ni maksudnya dia tahan. Tahan dengan tindakan asid dan alkali ya. Okey, kemudian contoh penggunaan. Contoh penggunaan membuat tekstil. Tekstil ni yang berkaitan dengan kain lah.
Automotif berkenaan dengan kenderaan. Permaidani, tali, pakaian sukan dan sarung kaki. Yang kain jersey tu, nilon lah tu. Kain jersey tu ya. Ni yang kita buat baju ni, kain jersey. Rupanya baju kita kain jersey tu, baju kamu lah kan. Cikgu jarang lah baju kain jersey. Kain jersey tu plastik rupanya. Okey. Kita masih lagi dalam termoplastik. Kalau kamu perasan, setiap barang plastik di bahagian bawahnya akan ada nombor, akan ada simbol segitiga macam kita semula tu, dan di tengah-tengahnya tu akan ada nombor. Okey, ada 7 kod nombor. Nombor 1 sampai nombor 7. Kamu tahu tak tu apa kegunaannya? Okey, apa gunanya tu? Kod itu bertujuan. Okey, yang pertama, kita tahu apa bahan kimia, daripada bahan kimia apa plastik itu dibuat. Kemudian untuk mempermudahkan proses kitar semula. Sebab masa kitar semula, plastik tu akan dikitar semula. Termoplastik dia boleh dikitar semula kan? Okey. Dia akan dikitar semula ikut kod nombor di bahagian bawah plastik tu. Kalau nombor 1 semua. Kalau nombor 2 semua. Nombor 3 semuanya. Jadi lepas ni kalau buang sampah, kalau rajin bolehlah asing-asingkan plastik tu ikut nombor. Okey. Lepas tu, kod itu juga membolehkan kita tahu barang plastik yang boleh kita guna untuk menyimpan makanan. Okey. Kamu selalu guna apa simpan makanan ni? Biasa guna apa ni? Appleware ataupun Tupperware kan? Okey, tengok ni ya. Ini nombor 1. Biasa kan nampak nombor-nombor ni ya. Okey, kalau nombor 1, dia ni biasanya tempat menyimpan barang kosmetik, air mineral. Air mineral ni. Ini kamu sangat biasalah ni air mineral ni kan? Okey, air mineral. Nombor 1, dia tidak boleh diguna semula. Okey, sepatutnya tidak boleh diguna semula. Okey, kalau nombor 2, dia polietena berketumpatan tinggi. Permainan kanak-kanak, bekas sabun pencuci, bekas sabun cuci kain tu, kerusi meja, bekas susu. Okey, boleh digunakan semula bergantung kepada jenis bahan yang disimpan sebelumnya. Okey. Kalau plastik tu nombor 2, maksudnya dia boleh diguna semula untuk simpan makanan tapi bergantung kepada jenis bahan yang sebelumnya. Kalau bahan sebelumnya tu sabun, kamu janganlah letak bekas sabun, bekas soflan, janganlah letak makanan, mabuk pula nanti kan. Okey. Yang kalau nombor 3 itu PVC. 3, dia tidak boleh diguna semula. Okey, antara di sini cikgu dah letak kesan-kesan sekiranya kita menggunakan plastik ni. Bahan kimia dalam plastik tu boleh menyebabkan masalah pembelajaran dan tingkah laku, kemudian gangguan hormon ni untuk satu jangka masa yang panjang lah ya. Okey, kalau nombor 4, polietena berketumpatan rendah. Lapisan biasanya diguna untuk lapisan luar kotak minuman dan pembungkus. Okey, dia boleh diguna semula. Lapisan luar kotak minuman, lapisan luar, bukan lapisan luar ni, lapisan dalam. Biasa, kalau kotak minuman, susu ke apa, di bahagian dalam kotak tu dia ada satu lapisan plastik kan? Itu plastik nombor 4. Okey. Okey, nombor 5, polipropilena, bekas yogurt, bekas margarin, gelas plastik, botol susu, baby. Dia selamat untuk digunakan. Tupperware pun nombor 5. Nombor 4 atau nombor 5 Tupperware ya. Okey, polystyrene. Polystyrene ni kita sangat familiar dengan polystyrene yang kita tapau-tapau makanan warna putih tu yang styrofoam. Itu polystyrene. Termasuk juga bekas telur. Ada kan biasa kita beli telur yang 10 biji tu? Itu pun polystyrene. Okey. Okey, polystyrene ni peralatan kulineri pakai buang. Yang bekas-bekas kek, plastik-plastik bekas kek tu, tempat kek tu kan, itu semua pakai buang.
Okey, polister ni dia tidak boleh diguna semula, dia sangat berbahaya dan dia ada bahan neurotoksik. Neurotoksik ni bahan kimia yang beracun terhadap saraf kita. Okey, boleh menyebabkan cepat letih, gugup, keterlaluan, sukar tidur dan dia juga adalah karsinogenik. Karsinogenik ni maksudnya bahan yang boleh menyebabkan kanser, kemudian boleh menyebabkan kecacatan genetik. Okey, nombor 7, lain-lain maksudnya sumber bahan kimia plastik tu tidak dapat dikenal pasti. Okey, dia mungkin berbahaya dan mungkin tidak. So, untuk selamat, tidak payah digunakan semula untuk letak makanan, ya. Okey, so secara kesimpulannya, termoplastik tu ada nombor 1 hingga 7. Kemudian yang selamat untuk kita guna letak makanan adalah 2, 4 dan 5. 2, 4 dan 5. Okey, lepas ni kamu tengok-tengoklah ya. Kamu punya barang-barang plastik tu, dia punya nombor di bawah. Okey, boleh ya? Okey, kemudian kita tengok jenis plastik yang kedua, iaitu plastik termoset. Okey, plastik termoset. Okey, ini ciri-cirinya ya. Takat lebur tinggi, tidak lembut apabila dipanaskan, ketahanan haba tinggi, tidak boleh dibentuk ataupun diacu semula. Okey, termoplastik ni termoset dia tidak boleh dikitar semula. Ingat ya, termoset tidak boleh dikitar semula dan molekul sukar menggelongsor kerana mempunyai rantai silang. Nanti cikgu tunjuk ya molekul tu. Okey, ini contoh-contohnya bakelit. Bakelit ni kalau termoset ni semua plastik yang terlibat dengan benda-benda yang panas. Okey, contohnya radio. Radio ni kalau pasang lama-lama panas kan? Okey, lepas tu ni Swiss. Okey. Swiss ini adalah bakelit. Okey, telefon, apa lagi? Cuba fikir. Mesin basuh yang melibatkan haba. Setrika, badan setrika tu kan, iron, badan iron tu itu bakelit. Itu semua adalah plastik termoset. Heater, air yang kita pakai mandi tu plastik kan, dia punya badan heater tu plastik kan. Okey, itu pun plastik yang tahan haba. Itu pun bakelit ya. Okey, kemudian contoh yang kedua ialah melamin. Okey, melamin ini ini contoh melamin lah. Ini pada alat muzik ni. Ni tahulah ni kan melamin, piring, pinggan semua yang kita pakai di rumah tu. Mangkuk, sudu. Okey. Ini contoh lain selain daripada melamin dan melamin dengan bakelit tadi kan. Okey, resin epoxy. Resin epoxy ni yang kita guna untuk cat lantai. Cat lantai. Lepas tu resin epoxy ni juga adalah gum ya. Okey, kemudian phenol formaldehyde. Okey, ini dalam otomotif ya. Yang brake clutch yang plastik. Plastik kan semua, brake clutch, pedal kereta tu semua plastik kan. Okey, itu adalah plastik termoset ya. Okey. Okey. Cuba fikir, adakah penggunaan melamin pinggan-pinggan mangkuk yang plastik tu, melamin tu? Kalau melamin, dia akan tulis di belakangnya melamin. Tapi tidak semua pinggan plastik tu ditulis melamin ya, so kena tengok di belakang. Dia akan tulis melamin kalau melamin. Ada sesetengah pinggan plastik yang agak murah sikit tu, dia tidak tulis melamin. Okey, adakah penggunaan melamin itu selamat? Kita kata tadi termoset tu dia tahan haba, takat lebur tinggi, kan? So pinggan pinggan tu dibuat daripada melamin sebab biasa kita guna untuk benda-benda yang panas kan. Okey, adakah penggunaan melamin itu selamat? Untuk jangka masa yang pendek selamatlah, tapi untuk jangka masa yang panjang, okey, saintis di Eropah sudah buat satu kajian di mana melamin tu bila kita letak pada suhu yang tinggi akan berlaku akan berlaku pemindahan bahan kimia tu ke dalam makanan kita. Tapi pada suhu yang ekstrim lah, pada suhu yang tinggi. So jangan biasakan jangan letak makanan yang panas sangat di atas pinggan plastik. Contohnya ataupun jangan dididihkan. Jangan dididihkan
ataupun jangan masuk dalam microwave. Oven cikgu rasa terbakar lah kan kalau plastik. Microwave lah biasa orang boleh letak barang plastik kan. Yang jangan masukkan di dalam, jangan dididihkan dan jangan dimasukkan dalam microwave, ketukar gelombang tu kan. Dia secara, walaupun pemindahan bahan kimia itu sedikit, tapi untuk satu jangka masa yang panjang dia boleh memberi kesan yang negatif ya. Okey. Seterusnya kita tengok perbandingan plastik termoplastik dan termoset. Okey, bila di dalam exam, dalam peperiksaan disuruh buat perbandingan, buat begini ya, buat tabel, kemudian kena tulis dengan ayat yang lengkap ya. Okey, termoplastik melebur apabila dipanaskan, menjadi keras apabila disejukkan. Termoset dia tidak akan melebur bila dipanaskan. Okey, termoplastik dia bersifat lembut, termoset keras. Termoplastik boleh diacu berulang kali, termoset tidak boleh diacu berulang kali. Okey, termoplastik boleh dikitar semula, termoset tidak boleh dikitar semula. Okey, termoplastik rantai polimer boleh menggelongsor antara satu sama lain, manakala termoset dia tidak boleh menggelongsor di antara satu sama yang lain sebab dia mempunyai rantai silang. Okey. Kalau biasa di dalam peperiksaan kita akan disuruh lukis ni struktur molekul untuk termoplastik dan termoset. Okey, kalau termoplastik, ni termoplastik kamu lukis dia rantai lurus saja ya, yang lurus macam ni je. Okey. Kalau sebab dia tidak ada rantai silang. Kalau termoset, pastikan ada rantai silang ya. Macam ni pun boleh. Pastikan ada rantai silang. Rantai silang inilah yang akan menghalang molekul-molekul ini menggelongsor di antara satu dengan yang lain. Okey, kemudian apa persamaan di antara termoplastik dan termoset? Okey, persamaan yang pertama polimer sintetik. Okey, dalam peperiksaan bolehkah tulis macam ni? Persamaan polimer sintetik. Tidak boleh ya, tiada markah. Okay, kita kena tulis macam ni. Plastik, termoplastik dan termoset adalah polimer sintetik. Okey. Termoplastik dan termoset dibuat daripada petroleum. Kemudian termoplastik dan termoset tidak mengkonduksikan arus elektrik. Begitu ya, jawab dalam exam. Pastikan kita tulis ayat yang lengkap. Okey. Ini pelupusan polimer sintetik. Okey, yang pertama bagaimana kita mau melupuskan? Nah, ini perkara yang berkaitan dengan pelupusan polimer sintetik. Mengawal pelupusan polimer sintetik. Macam mana kita mau kawal pelupusan polimer sintetik? Okey, yang pertama menggalakkan 4R atau dalam buku teks kamu 4R. 5R ni dalam buku teks KSSM sekarang 5R. So apa tu 4R dan 5R? Apa dia? Recycle lagi. Ingat ke kamu? Recycle, reuse, reduce, kan? Okey, kalau yang renew. Okey, kalau yang 5R tu mula-mula sekali refuse. Refuse maksudnya kita tolak. Maksudnya kita mengurangkan. Kita tolak, jangan guna plastik. Okey. Lepas tu reduce, reduce mengurangkan penggunaan plastik. Reuse guna semula, recycle kitar semula, renew ni kita guna plastik tu untuk kita cari satu keperluan yang maksudnya kita guna dia untuk satu kegunaan yang baru. Contohnya plastik, botol plastik tu dibuat apa? Buat pasu bunga, buat bunga kan? Okey. Kemudian itu yang pertama. Okey, yang kedua penggunaan plastik terbiodegrasi. Okey, apa maksud terbiodegrasi? Terbiodegrasi ni maksudnya akan reput secara semula jadi. So plastik ini adalah polimer yang tidak terbiodegrasi, ya. Okey. Biasanya plastik yang kita guna tu tidak terbiodegrasi sebab dia tidak akan diuraikan secara semula jadi, sebab itu kita akan tengok timbunan-timbunan plastik yang banyak ya. Satu beg plastik tu dia mengambil masa lebih kurang 5,000 tahun untuk ada dalam buku teks ya. 5,000 tahun untuk dia terurai. Kalau lepas tu bila dia terurai, plastik ni bila terurai dia tidak akan betul-betul
terurai. Dia akan menjadi mikroplastik. Dia akan menjadi plastik yang halus-halus. Selepas beribu-ribu tahun, dia akan jadi plastik yang halus-halus. Kemudian plastik yang halus-halus tu akan masuk ke laut. Okey, bila dia masuk ke laut, kita ambil garam daripada laut. Tidak mustahil nanti di dalam garam tu ada mikroplastik. Dia akan balik kepada kita lah. Kita akan makanlah dia bersama-sama dengan garam. Bayangkan satu plastik tu ambil masa 5,000 tahun untuk terurai, untuk dia hancur. Jadi yang plastik yang ada sekarang ni dari zaman nenek-nenek kita dulu pun belum lagi habis kan. Lepas tu kalau kita tambah lagi dengan plastik kita sekarang, macam mana banyaknya tu. Okey, jadi caranya penggunaan plastik terbiodegradasi. Sekarang ni banyak dibuat plastik terbiodegradasi ataupun bioplastik. Okey, bioplastik ni dia dibuat daripada bahan organik. Biasanya dibuat daripada karbohidrat lah. Okey. Hari tu di Tawau akan dibina 1 kilang bioplastik. Dia akan menghasilkan plastik daripada pulpa kayu, sisa-sisa kayu tu kan. Okey. Pelupusan polimer sintetik. Okey, sorry. Cara pelupusan. Macam mana kita mau lupuskan? Ni selalu masuk exam ya. Macam mana mau melupuskan plastik? Okey, yang pertama di tapak pelupusan. Okey. Di tapak pelupusan, tapi ini pun dia ada kesan jugalah sebab di tapak pelupusan biasanya sampah akan ditanam. Bila sampah ditanam, di dalam tanah tu, sampah-sampah tu dia akan berlaku proses pereputan tanpa kehadiran oksigen kan. So proses tu dia akan membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana. So itu akan menyumbang kepada kesan rumah hijau. Okey, kemudian cara yang kedua, tapi ini salah satu caralah untuk melupuskan. Kalau ditanya dalam peperiksaan, salah satu cara untuk melupuskan bolehlah letak tapak pelupusan. Okey, yang kedua logi incinerator. Okey, incinerator ni biasanya terdapat di negara-negara maju ya. Incinerator ni adalah satu mesin yang bertutup. Kita akan bakar sampah di dalam tu. So maksudnya semua gas tidak akan terbebas ke atmosfera. Lepas tu kalau di negara maju, incinerator maksudnya hasil daripada pembakaran sampah-sampah tadi tu akan digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Tapi kos untuk itu sangat besar ya. Okey, so sebab tu mungkin di negara kita tidak ada lagi ya. Okey, kemudian teknologi pirolisis. Okey, teknologi pirolisis ni teknologi pirolisis ni sampah akan dibakar pada suhu yang tinggi antara 800 hingga 1000 darjah Celsius tanpa oksigen. Okey. So ada 3 cara pelupusan, tapak pelupusan, logi incinerator dan teknologi pirolisis. Ingat ya? Selalu masuk dalam esei ni. Okey, kemudian kesan pelupusan yang tidak sempurna akan menyebabkan banjir kilat ialah bila dia tidak dilupuskan dengan sempurna, kita buang sampah sembarang, masuk di dalam longkang, tersumbat longkang, banjirlah. Hujan asid. Hujan asid ni hasil daripada pembakaran terbuka. Sampah-sampah tadi dia akan membebaskan gas-gas yang dia boleh menyebabkan gas yang boleh menyebabkan hujan asid. Contohnya nitrogen oksida. Okey, bila larut di dalam air hujan akan menyebabkan penghasilan asid nitrik. So jadilah hujan asid. Okey. Hujan asid ni ini kita sudah tengok dalam bab-bab yang ada satu bab sebelum ni kan, bab 3 kot kalau cikgu tak silap. Hujan asid ni dia ada side effect kan, boleh menghakis bangunan, menyebabkan tumbuhan mati. Okey, kemudian boleh menyebabkan yang ketiga boleh menyebabkan penyakit yang berbahaya. Okey, nanti kita tengok apa penyakitnya tu. Okey. Ni berkenaan dengan bioplastik. Bioplastik ni bioplastik ni sebenarnya dia boleh terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Dia bergantung kepada peratus bahan organik di dalam penghasilan plastik tersebut ya. So kesimpulannya, kalau tidak kiralah kita guna plastik apapun, tapi janganlah buang merata-rata ya. Okey.
Ini berkenaan dengan pelupusan bahan plastik. Cikgu rasa cikgu sudah sebut tadi. Okey, ini lagi cikgu belum sebut ni. Mengancam kehidupan akuatik. Bila kita buang sampah sembarang, buang sampah di dalam laut, nanti penyu, ikan lumba-lumba tercekik sebab dia makan plastik. Nanti diorang mati. Boleh menyebabkan kepupusan lah. Okey. Gas karbon dioksida ni menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, cikgu sudah sebut kan. Okey, kemudian pembakaran plastik. Pembakaran plastik membebaskan karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrogen klorida ni. Okey, karbon monoksida, amonia, semua ni adalah gas-gas yang beracun ya. Kemudian gas dioksin. Okey, gas dioksin, hidrogen cyanida. Cyanida ni pun beracun. Dioksin ni dia boleh menyebabkan kecacatan genetik ya. Kebanyakan plastik tidak terbiodegradasi. Okey, ni semua cikgu sudah sebutkan. Okey, potensi penggunaan plastik. Okey, potensi penggunaan plastik. Okey, di sini bidang perubatan dan bidang otomotif. Okey, dalam bidang perubatan, plastik ni digunakan sebagai sendi. Sendi pada pinggul. Pinggul, tahu kan pinggul? Untuk menggantikan sendi, biasanya kalau orang accident kan, ataupun orang tu arthritis, okay, sendi tu boleh ditukar dengan plastik lah. Injap jantung, injap jantung boleh ditukar dengan injap plastik. Kemudian benang jahitan, kalau kita operation, ada dua jenis benang tu. Satu benang yang kita kena buka, selepas seminggu kena buka benang tu. Satu lagi tidak perlu buka benang, dia akan terurai. Itu adalah benang yang dibuat daripada karbohidrat lah. Dia plastik yang dibuat daripada karbohidrat. Dia akan terurai sendiri bila luka kita sembuh. Okey, kemudian dalam bidang otomotif, kereta lah, kereta. Kalau dulu kereta ni dia guna logam, sekarang guna bumper, badan kereta semua guna plastik. Okay. Kenapa guna plastik? Sebab bila guna plastik dia jadi lebih ringan. So, bila lebih ringan, penggunaan petrol pun berkurang. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa yang tidak faham, tanya cikgu ya. Okay, bye.